أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala di atas limpah kurniaan rahmat dan kasihnya masih dipertemukan kita pada pagi yang mulia ini dapat bersama-sama kita berkumpul di rumah Allah subhanahu wa ta'ala menunaikan salat fardu berjamaah fardu subuh seperti mana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dapat kita duduk sebentar di dalam majlis zikrullah yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, InsyaAllah pada pagi ini kita akan terus menyambung kepada bab tsani, yaknilah bab yang kedua pada menyatakan kelebihan la ilaha illallah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah sadaqallahul azim. Maka ketahui olehmu bahwasanya tiada yang maujud, yaknilah ada selainnya dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Daripada ayat ini dapat kita fahami bahawa di dalam menyebut kalimah la ilaha illallah bukan sahaja pada satu jenis sebutan, tetapi ia juga perlu kepada syarat sahnya sebutan la ilaha illallah. Di dalam kitab-kitab menyebutkan, dalam kitab ni tak sebutlah. Saya cari tadi tengok tak ada. Di dalam kitab-kitab yang lain menyebutkan bahawa syarat padanya sah menyebut kalimah la ilaha illallah ini dia ada 7. Dia ada 7 syarat yang mengesahkan satu orang itu bila mana dia beriman dengan kalimah la ilaha illallah. Bila mana dia benar-benar beriman dengan kalimah la ilaha illallah, 7 syarat ni mesti ada. Syarat yang pertama, kita sebut hak syarat pertama dululah, nanti dari semasa ke semasa kita akan sambung lagi 6 syarat. Syarat yang pertama mestilah dengan al-ilmu, yaknilah dengan pengetahuan. Seperti mana yang Allah Ta'ala firmankan, fa'lam annahu, maka ketahuilah olehmu. Allah Ta'ala suruh kita ambil tahu, Allah Ta'ala suruh kita mengaji, itu perintah tu. Maka ketahuilah olehmu, mengajilah oleh kamu bahawasanya la ilaha illallah. Dari sudut ilmu, apa yang kita kena tahu daripada kalimah la ilaha illallah? Yang pertama, ia adalah kalimah tahlil. Yang kita duk sebut jom buat tahlil, mari kita buat tahlil tu, keutamaan dia inilah kalimahnya. Ada imam baca 33, ada yang baca 70, ada yang baca 100. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan juga selain daripada dikenali sebagai kalimah tahlil, dia juga dikenali sebagai kalimah tauhid. Kalimah tauhid yang membawa kepada penafian dan pengisbatan. La ilaha adalah kalimah nafi. Kalimah nafi yang membawa kepada sebenar-benarnya tidak ada. Itu yang disebut bahawasanya tiada yang maujud. La ilaha, kita menafikan pada sekalian sudut penyembahan yang ada di atas muka bumi. Illallah, selain daripada Allah. Itu kalimah isbat. Kita panggil isbat ni sebagai kalimah dalam menetapkan, tak berubah dah. Kita kalau pergi beli barang harga mati, harga mati tu tak boleh buat negotiation dah, tak boleh nak buat rundingan dah.
Jadi illallah ni selain daripada Allah memang tak ada dah. Jadi kita tetapkan lagu tu di dalam hati kita. Tu yang disebutkan sebagai kalimah tauhid, penafian dan pengisbatan. Menafikan padanya sekalian selain daripada Allah dan menetapkan hanya Allah sahajalah untuk kita menyembah dan kita menunjukkan segala-galanya apa yang kita nak ibadahkan, kita perbuatkan daripada kita hidup sampailah kita meninggal dunia. Itu yang disebut fa'alam annahu, kita kena tahu bahwasanya Allah lah yang wujud dan yang lain sebenarnya hanyalah sebagai kita panggil boneka saja. Boneka. Hanya Allah saja yang benar-benar wujud dengan kewujudannya. So kita mengaji dalam sifat 20, Allah wujud qidam baqa. Tu ada kena mengena tu. Yang pertama bila sebut sebagai wujud, wujudnya Allah tak sama dengan wujudnya kita. Wujudnya kita ini daripada la mawujud. Yaknilah daripada yang tidak ada. Tetapi wujudnya Allah Ta'ala ni memang ada dah. Daripada bila wallahu alam memang ada dah. Kewujudan Allah tidak dicipta dan juga kewujudan Allah itu tidak diciptakan. Sedangkan kewujudan kita ni daripada tak ada. Samalah apa sahaja yang dinamakan makhluk, semua sama. Ia daripada tak ada kepada ada. Tu nak cerita tentang wujudnya Allah. Tu sebab kita kata kita pun wujud juga, tak sama. Sebab wujud kita ni berasal daripada tak ada kepada ada. Sedangkan wujudnya Allah itu memang wujud, bukan berasal daripada tidak ada. Tu sebab bila mana dalam bab kita nak mengaji tauhid ni, surah yang paling tepat sekali surah Al-Ikhlas. Itu juga adalah satu-satunya surah seingat saya lah, yang mana di dalamnya tak ada perkataan ikhlas. Kebiasaan pada surah-surah lain, sebagaimana nama surah, di dalam surah tu ada perkataan. Tapi kalau surah Al-Ikhlas ni dalam ayat dia tak ada perkataan Al-Ikhlas. Ada lagi lah surah-surah lain, di antaranya adalah surah Al-Ikhlas. Nak menyatakan bahawa di dalam 7 syarat tadi, ikhlas ni adalah berada pada tangga ke-7. Pada tangga ke-7 menyatakan pada ikhlas tidak ada satu perbuatan yang kita laksana selain daripada Allah, mesti kerana Allah jua. Seperti yang telah kita bincangkan pada bulan Ramadan yang lepas. Seperti yang saya dah kongsikan, katanya Syekh Nawawi Bentan, bahawa ikhlas itu dia ada 3 benda. Dia ada 3 perkara. Ikhlas yang paling rendah adalah ikhlas yang mengharapkan dunia. Ikhlas yang mengharapkan balasan dunia. Ikhlas yang tahap kedua adalah ikhlas yang mengharapkan balasan akhirat. Memang lillahi ta'ala, tapi masih mengharapkan balasan akhirat. Dan ikhlas yang paling tinggi sekali, kata Syekh Nawawi, adalah tidak mengharapkan apa-apa jenis penghasilan. Tak harap apa. Yang dia nak hanyalah semata-mata janji Allah suka kepada dia, janji Allah redha kepada dia, cukup dah. Allah nak bagi syurga ke, Allah nak bagi neraka ke, tu terpulang pada Allah. Sebab dia menunaikan padanya ibadah bukan sebab nak pahala, bukan sebab nak syurga, bukan sebab nak dunia, tapi sebab nak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, kenai bahawa diri dia tu adalah hamba yang tak layak sebenarnya nak minta apa-apa. Tu sebabnya ada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dengan aku mengenali padanya diriku, maka aku kenal siapanya Tuhanku. Tu yang kata mengenal diri, mengenal Tuhan. Tu dalam bab ilmu ma'rifatullah dan ilmu hakikat. Kenal diri sebagai apa? Kenal diri kata, la, rupanya aku ni hamba. Tak kiralah di dunia ni pangkat kita apa, darjat kita apa, keturunan kita apa, pada hakikatnya kita adalah hamba. Bila mana kita kenal kata kita, la, rupanya aku ni hamba, baru kita kenal bahawa hamba itu ada pemiliknya. Hamba itu ada tuannya. Maka siapa tuannya? Yang dikata Rabbahu tu tak lain tak bukan illallah. Tidak ada selain daripada
Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita mengenali siapa diri kita, pada hakikatnya lahir daripada apa, asal daripada apa, Allah Taala bagi jadi kok mana, apa yang Allah Taala kurnia pada kita, baru kita kenal sungguh-sungguh siapa kita punya pencipta kita. Itu yang disebutkan sebagai mengenal diri, maka mengenal akan Tuhan. Katanya Faqihani bahawasanya meninggalkan menyebut akan dia tak kala masuk kepada tempat kediamannya menafikan papanya. Telah datangnya warid bahawasanya barang siapa yang berkata La ilaha illallah dan dimat akan dia, nescaya diruntuhkan baginya 4,000 dosa daripada dosa yang besar. Ni hadis dhaif. Kata mereka itu, ya Rasulullah, maka jika tiada baginya suatu daripadanya dosa besar, maka sabda Nabi SAW, diampunkan baginya dan bagi jirannya. Diriwayatkan hadis ini oleh Imam Al-Bukhari. Walaupun Al-Imam Al-Bukhari yang meriwayatkan, tapi dia tak duduk dalam maqam Sahih Bukhari. Cumanya ada satu hadis yang menyokong pada hadis dhaif ni, daripada Abu Zal Al-Ghifari. Dia tanya pada Nabi SAW. Hadis ni taraf dia hadis hasan untuk menyokong hadis ni. Abu Zal Al-Ghifari dia tanya kepada Nabi SAW banyak soalan. Di antaranya dia tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ada tak kebaikan pada menyebut kalimah la ilaha illallah? Maka Nabi SAW ada. Apa kebaikan dia? Kebaikan pada menyebut kalimah la ilaha illallah dapat menghapuskan padanya segala kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni status hadis dia adalah hadis yang hasan. Maka benarlah seperti mana yang telah disebutkan bahawa bila mana sebut kalimah la ilaha illallah juga dapat meruntuhkan padanya dosa-dosa besar. Tapi dosa dengan Allah Taala lah. Dosa dengan manusia tak jadi. Kalau dia ada dosa meninggalkan puasa, kalau dia ada dosa meninggalkan semayang, kalau dia ada dosa meninggalkan zakat, macam baru-baru ni, berapa ramai orang yang tak sempat bayar zakat. Saya malam yang kata raya terkejut tu, saya imam tarawih di Pening. Masa saya pergi, kita tak tengok berita. Cumanya kita duk tengok status WhatsApp orang lah, kata raya sungguh kah, kata raya tak apalah, kita pergi surau lah. Pergi surau untuk sembahyang isyak tu, kira saya dah ready untuk jadi imam tarawih dah lah. Tutup dia kata, ustaz, lagi ustaz tak habis raya je lah. Oh sungguh raya, sungguh raya. Oh memang terkejut sungguh lah. Pasal kita tak tengok berita, kita tengok status WhatsApp orang. Maka lepas habis sembahyang isyak tu buat takbir raya. Habis buat takbir raya tu, kebiasaannya ambil zakat kalau dia duduk, lagi dia tunggu datang seorang, datang dua orang. Kali ni tu dia macam hak nasi arak si hamau beratuk sampai keluar pagar beratuk, kata la ilaha illallah, malah raya baru nak bayar zakat. Tu tak apalah, boleh tahan sempat lagi. Hak tak sempat, pasal apa? Pasal malam tu sama saya pun pukul 12 pergi Cirayam bayang. Saya jabat agama tu, nama dia Kak Mas, kan panggil Kak Mas. Kak Mas tu dia mengadu kat saya, dia kata, ustaz, sedihlah saya, raya pertama ni saya kerja, ustaz. Saya kata dia, Kak Mas jangan risau. Sagi raya pertama, ialah kita ingat raya Selasa. Raya pertama saya bawa lemang, saya bawa rendang kat Kak Mas, jangan risau. Mai-mai tang raya pertama terkejut, kita rendang pun tak duduk dalam periuk lagi. Kata Kak Mas, minta maaf lah, apa semua. Ada kata tak apalah, ustaz. Padahal kita janji dah. Tapi tak sempat pasal nak kata raya terkejut tu. Dan dalam masa yang sama ada yang kata, oh tak sempat lah ustaz, tak teringat lah ustaz. Lepas maya raya baru teringat, kata, rasa zakat macam tak bayar lagi. Apa hukum dia? Hukum dia berdosa besar. Wajib tak qada? Tu wajib qada. Bayar atau tak bayar, tapi dia kira sebagai qada. Maka kena taubat tak? Kena taubat lah. Di antara taubat yang diterima oleh Allah Ta'ala, selain daripada istighfar, selain daripada salat taubat, adalah memperbanyakkan kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah ni disebutkan oleh Nabi SAW
afdalul zikri la ilaha illallah. Tu kalau kita duk baca tahlil hak Tuan Imam selalu duk gabung, dia gabung hak sabdaan Nabi dengan dia gabung dengan ayat Quran. Afdalul zikri, lepas tu dia gabung fa'lam annahu la ilaha illallah. Dia gabung hadis dengan ayat Quran. Seafdal zikir kata Nabi adalah menyebut la ilaha illallah. La ilaha illallah ni dia payung besar. Dia payung yang besar, semua duduk bawah dia. Jadi mana-mana amalan yang tak berada di bawah payung la ilaha illallah tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Walaupun ada orang dia kata, Ustaz, saya pun buat baik juga, cumanya saya tak Islam saja. Makanya perbuatan baiknya itu Allah Ta'ala maha adil, balas siap-siap kat dunia. Itu sebab kadang nampak orang kafir tapi bahagia je dia, kaya je dia, dapat pakai kereta besar-besar, rumah besar-besar contohnya, tapi tak beriman. Sebab Allah Ta'ala balas kebaikan dia di atas muka bumi. Untuk kebaikan di akhirat, satu pun tak ada. Sebabnya dia tidak berada di bawah payung kalimah la ilaha illallah. Dan di bawah kalimah la ilaha illallah juga bukan sekadar nak merujuk bahawa kita ni hamba Allah Ta'ala. Juga merujuk seperti mana di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang mukmin ni yang duduk di bawah payung la ilaha illallah tu lah, adalah saudara. Kita ni semua saudara. Tak kira bangsa, tak kira etnik, tak kira usia, tak kira darjat, tak kira apa pun, duduk di bawah kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan, dengan raja dihili ke, dengan raja muda ke, dengan sultan ke, kita ni saudara. Cuma dengan sultan tak boleh nak tepuk nampak lah, mampu kena menjara. Cuma nak rujuk bahawa ikatan di antara kita ni, yang disebut sebagai akad ni. Akad ni maksudnya adalah ikatan, aqidah. Terikatnya kita di bawah kalimah la ilaha illallah yang mempersaudarakan kita, walaupun tak kenal satu sama lain. Contohnya macam baru ni, pelajar Universiti Sultan Azlan Shah, 5 orang meninggal kerana terbakar. Dia meninggal tapi yang sebab kita. Dia yang terbakar tapi yang sedih kita. Mak pak dia yang hilang anak tapi yang duk rasa sayu kita. Pasal apa? Pasal rasa keterikatan tu, ada rasa hubungan tu. Kemudian dengan ihsan kita, dengan rasa kasih kita, kita pun sedekahkan suratul Fatihah. Sebab apa kita sedekah suratul Fatihah? Pasal dia saudara kita. Walaupun tak kenal, tapi sama-sama berada di bawah payung kalimah la ilaha illallah. Itu sebab bila mana kita ni sama-sama saudara, sama-sama orang yang berada di bawah payung Allah Ta'ala, itu yang Allah Ta'ala sebut sambungan dia, fa aslihu baina akhawaikum. Damaikanlah di antara keduanya. Kalau nampak siapa dia duk tengkak ke, tak tegur siapa ke, duk bergaduh ke, sesama saudara, maka kita damaikan di antara keduanya. Itu sebab haram untuk kita melakukan, kita panggil sebagai mengadu domba. Mengadu domba ni dia bukan kita duk mengadu-mengadu ke orang, bukan. Mengadu domba ni dia melaga-lagakan. Dekat A dia kutuk si B, dia pergi buruk si B. Sagi dia pergi dekat B, dia pergi kutuk si A, dia burukkan si A. Padahal A dengan B ni tak ada kena-mengena sangat pun, tak berapa kenal pun. Tapi dia yang mengapi-apikan, dia yang jadi batu api, dia yang menyemarakkan lagi api kebencian. Maka A dengan B ni daripada tak berapa kenal, mereka jadi kenal. Tapi kenal itu disebabkan oleh mengenali keburukan yang tak wujud pun sebenarnya. Itu kita panggil mengadu domba. Salah satu mengadu domba moden ni macam mana? Dia buh dekat dalam Facebook, ustaz ni kata begini, ustaz ni kata begini. Hampa komen, hampa nak komen. Tu mengadu domba yang moden. Dia ni suka kat ustaz ni dia tak suka. Jadi disebabkan dia tak suka kat ustaz ni, dia bias. Dia bagi ceramah ustaz ni hak kemah-kemah, dia potong 2-3 minit,
Lepas tu dia potong hak yang ustaz dia tak suka ni. Mungkin ustaz tu duk cakap hak tak elok ke apa, yang mungkin dia tak setuju ke, ataupun cakap benda yang khilaf ke, ataupun bercakap benda yang tak sepatutnya dikatakan di bahagian umum ke. Dia cari hak 2-3 minit yang dia tak suka tu, dia tambah. Lepas tu dia kata sila dengar dan komen. Lepas tu orang pun banyaklah duk kata ke ustaz tu, tong duk melaga-laga kedua-dua ustaz. Tak pasal-pasal lagi ustaz ni kena buat statement pula menjelaskan. Ustaz ni pula kena, tak ada kena mengena, ustaz tu tiba-tiba dilaga-lagakan. Tu mengadu domba moden kita panggil. Kalau mengadu domba hak dulu, dia pergi depan-depan. Mengadu domba hak lah ni, kadang kita tak kenal siapa dia hak duk melaga-lagakan tu. Jadi kita duduk di bawah kalimah la ilaha illallah, kita ni fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan takutlah pada Allah Taala supaya kamu beroleh rahmat. Hak tu nak suruh. Suruh takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah tadfa'u an qailaha 99 baban wa 90 baban minal bala'i adnahumul ham. Artinya adalah, kata Nabi, la ilaha illallah itu menolak ia daripada orang yang berkata akan dia akan 99 pintu daripada bala, sekurang-kurangnya adalah pintu berduka cita. Tuan-tuan ada boleh amalkan zikir 100 pagi 100 petang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amal 100 kali pagi, 100 kali petang. Kadang tu sambil bawa kereta je. Nak zikir 100 tu tak lama, lebih kurang dalam 7 ke 10 minit saja. Dia punya fadilat dah cukup banyak. Di antaranya adalah menarik rezeki. Yang keduanya adalah menolak bala dan benda-benda yang kita tak suka. Dan yang ketiganya adalah dijauhi daripada gangguan-gangguan syaitan. Baik gangguan yang zahir ataupun gangguan yang batin. Cubalah benda ni. Buat 100 kali sehari sekurang-kurangnya. Ataupun kalau ada masa, buat 100 kali waktu lepas subuh, waktu pagi ke waktu duha ke, dan 100 lagi pada waktu selepas asar atau selepas maghrib. Try. Nanti akan mendapati fadilat dan kesan dia. Ada perbezaan. Jadi di sini bagi orang yang suka untuk menyebut kalimah la ilaha illallah, Nabi kata Allah Ta'ala tutup daripada dia 99 pintu bala. Nak datang bala ni macam-macam lah. Bala ni boleh main bila-bila saja. Dia boleh main dalam macam-macam bentuk, kita pun tak sedar. Jadi sekurang-kurangnya Allah Ta'ala menutup dengan kita punya perasaan duka cita, perasaan sedih dan sebagainya. Katanya Fakhrul Razi, sungguhnya disebut akan kalimat ini di dalam Al-Quran adanya pada 37 tempat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah jaa yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyebutkan kalimah la ilaha illallah 100 kali. Ni antara fadilat yang saya sebut tadi itulah. Banyak fadilat dia. Baca 100 kali, datang ia pada hari kiamat dan mukanya seperti bulan pada malam penuh purnama. Mana kata pada hari kiamat besok, dia akan datang ke padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wajah yang berseri-seri. Ketika itu memang hari yang sangat dahsyatlah. Hari yang sangat-sangat bala pada sekalian manusia. Tetapi ada sebahagian manusia yang Allah Ta'ala muliakan mereka. Ada yang datang dengan pakaian, ada yang datang dengan keredupan, ada yang datang dengan peneman. Siapa dia peneman dia? Ada peneman dari kalangan malaikat, ada kalangan amal ibadah, contoh sedekah dia, wakaf dia dan sebagainya. Maka orang-orang ini adalah di antara orang yang dipayungi oleh rahmat Allah. Allah izinkan dia dapat kelebihan tertentu pada padang mahsyar.
Padang mahsyar ni sangat dahsyat. Yang seterusnya adalah waqala sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri la ilaha illallah. Ni yang Nabi punya sabdaan tu. Nabi kata bermula yang terlebih afdal bagi zikir itu adalah la ilaha illallah, wa afdalud du'a alhamdulillah. Dan yang terlebih afdal dalam berdoa itu adalah alhamdulillah. Itu sebab kenapa kalau kita berdoa mesti kita kena wajibkan diri. Benda tu tak wajib, tapi kita mewajibkan diri sebelum berdoa ucaplah alhamdulillah. Sebab apa kita ucap alhamdulillah? Dia macam ni. Dalam bahagian teknik doa, kami dulu panggil teknik dada. Teknik dada, bukan mendada. Apa teknik dada? DADA. Bila mana kita nak berdoa, jangan tinggal. Ni bukan hadis Nabi, ni bukan tip apalah. Ni lebih kepada adab dalam berdoa. Saya pun tak ingat dah tuan guru mana ya abang dulu, lama dah. Apa maksud dada ni? DADA ni, dia awal, dia akhir. Dalam kita nak berdoa, letak Allah tu di awal dan letak Allah di akhir. Contohnya apa? Contoh, ya Allah, alhamdulillah telah kau kurniakan kepada aku anak satu. Aku mohon padamu ya Allah, kurniakan pula aku padanya anak yang kedua. Terima kasih ya Allah. Tu. Letak Allah kat depan sekali dengan Allah kat belakang sekali. Kita tutup doa kita tu dengan kalimah Allah. Insya-Allah taala mudah-mudahan doa tu Allah Taala terima. Doa ni sebenarnya semua Allah Ta'ala terima. Sebahagian Allah simpan, sebahagian Allah bagi. Cuma kalau boleh kita nak yang kita rasa perlu tu Allah bagi. Cuma yang mana mungkin kita lebih kepada kehendak saja. Contoh minta apa? Minta benda yang tak berbaloi langsung. Ya Allah, kalau boleh bagilah aku 200 biji kereta. Rumah boleh parking 2 kereta, minta 200 biji kereta. Bukan Allah tak boleh tunai, tapi kita lah tak mampu. Jadi benda tu benda yang tak masuk akal. Doa tu Allah terima tak? Terima. Bukan tak terima. Cumanya Allah Ta'ala simpan dulu. Pasal benda tu bukan di bawah keperluan. Dan boleh jadi kalau Allah tunai, rosak pula kita. Bukan semua benda yang kita minta tu Allah Ta'ala tunaikan. Sebab ada sebahagian benda yang kita minta tu merosakkan kita. Allah Ta'ala maha mengetahui. Innallaha ala wallahu bikulli syai'in alim. Alhamdulillah dinamakan sebagai doa. Dan sebab dinamakan alhamdulillah itu doa, kerana bahawasanya orang yang memuji Allah itu memuji ia kerana syukur di atas nikmatnya. Jadi bila kita nak minta doa, kita kena sebut dulu apa yang Allah Ta'ala bagi itu yang kita dah syukuri, yang kita dah hargai. Baru kalau nak minta hak lebih-lebih. Contoh macam kalau kita minta bantuan kerajaan lah. Terima kasihlah YB, hari tu bagi kami bantuan beras, hari tu bagi kami bantuan ada ikan sardin apa semua. Terima kasih banyaklah, besar rahmatlah YB bagi kat kami, contoh. Tapi itulah YB, kami ingat kalau boleh nak rasa pula lah kok YB belanja kencok ke apa. Seronok dah hati dia. Tadi kita puji dia dulu dah. Kita kata hari tu dia bagi, kita ingat apa yang dia bagi tu. Kita ingat. Dia pun kata, oh orang ni ingat ni apa dia aku dah bagi kat dia ni. Minta cikencok kan, lencok kan, insya-Allah boleh dapat. Tu tara manusia. Ni lagi-lagilah Allah Ta'ala yang memang dah kasih pada kita. Yang memang dah cinta, yang memang dah sayang pada kita. Kita hargai pula apa yang Allah Ta'ala dah bagi. Apa yang kita minta pada selepasnya, insya-Allah juga dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cumanya sama ada cepat ataupun lambat, ataupun sama ada Allah Ta'ala tunaikan ataupun Allah Ta'ala simpan. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, dan sungguhnya jika syukur kamu, nescaya aku tambah akan kamu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, ni hadis qudsi ni. Qala Allah Ta'ala, la ilaha illallah kalami wa anahu. Man qalaha dakhala hisni, wa man dakhala hisni amina min iqabi.
Sabda Nabi SAW menghikayatkan sebuah hadis qudsi. La ilaha illallah itu adalah kalamku dan aku ia. Allah Ta'ala kata la ilaha illallah itu adalah kalam Allah. Khas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku, kata Allah, adalah ia. Mana kata la ilaha illallah dengan Allah ni sama. La ilaha illallah tu kalam Allah. Mana kata kalimah ni bukan kalimah makhluk lah. Ni panggil kalimah kalam Allah. Maka barang siapa berkata akan dia, ia masuk di dalam kotaku. Kotaku ni dia panggil kat sini hasni. Hasni ni makna kata dia berada di dalam nak panggil macam mana? Nak panggil dalam himpunan Allah, nak panggil dalam circle yang Allah Ta'ala sediakan. Macam tu. Ia di dalam kotaku dan barang siapa yang masuk di dalam kotaku, sentosa ia daripada siksaku. Antaranya lagi sebab tadi dah disebutkan dah. Barang siapa yang banyak menyebutkan kalimah la ilaha illallah, maka akan diampunkan baginya sekalian dosa-dosa yang besar. Dosa berzina, dosa berjudi, dosa ambil riba dan sebagainya. Ucapkan banyak-banyak kalimah la ilaha illallah tuflihun. Tu Nabi sebut. Qulu la ilaha illallah tuflihun. Sebut akan kamu kalimah la ilaha illallah, maka kamu berjaya. Pada hari ini kadang-kadang berjaya tu disalah tafsir. Disalah tafsir bukan macam mana baru ni. Yang kata apa, atlet terjun negara tu kan, Rinung, alah yang nama Rinung tu lah, dengan seorang lagi, seorang lagi tu lah, itu Melayu Islam, dapat emas. Apa sukan baru ni, saya pun tak ingat. Sukan si. Habis-habis menang tu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia boleh ucap Alhamdulillah. Dia kata Alhamdulillah di atas kejayaan. Itu bukan kejayaan. Itu namanya adalah istidraj. Satu benda yang dirasa macam nikmat, satu benda yang dirasa macam kejayaan, satu benda yang dirasa sebagai kemenangan. Tapi yang sebenar-benarnya Allah Ta'ala nak mencampakkan dia dalam kedustaan yang dia sendiri cipta. Kedustaan yang dia yakini. Itu sebab salah satu lagi daripada syarat kalimah la ilaha illallah tu adalah dengan meyakinkan kalimah la ilaha illallah tu di dalamnya mestilah dipatuhi padanya segala syariat. Mana boleh kita percaya pada satu orang tapi kita tak percaya pada apa yang dia suruh. Awak percaya tak kat saya? Percaya. Kalau macam tu awak pergi sana. Tak mau pasal apa? Sebab saya tak percaya awak suruh saya pergi sana. Benda tu tak logik. Jadi bila mana kita percaya kepada kalimah la ilaha illallah, kita juga yakin dengan apa syariat yang diturunkan berdasarkan daripada payung kalimah tersebut. Jadi yang dia kata berjaya tu saya pun tak faham tang mana. Dengan pakaian yang tak kita panggil apa, tak sesuai lah. Sebagai orang Islam, tiba-tiba dia kata itu adalah satu kejayaan. Itu bukan kejayaan. Sebab kejayaan yang sebenar-benarnya adalah kejayaan yang berlandaskan la ilaha illallah. Saya bagi contoh kat tuan-tuan macam orang naik kereta api. Saya tak tahu dah pernah ke belum bagi contoh kereta api tu. Tapi ada sebahagian tempat tu saya bagi contoh dah lah. Kita naik kereta api. Kita nak naik kereta api, dia kena ada tiket. Dan dia ada destinasi yang kita nak tuju. Jadi orang yang mana berlandaskan pada kalimah la ilaha illallah ni adalah orang yang mana dia membeli tiket yang betul. Contoh dia kata apa? Saya nak pi ke Perlis, pi Padang Besar, nak makan rojak kat sana. Contoh, dia nak pi Padang Besar, tiket dia mesti tulis Padang Besar, dan mesti dia naik train yang menghala ke Padang Besar. InsyaAllah dia akan selamat di dalam sepanjang perjalanan dia. Tenang saja perjalanan dia. Pasal apa? Pasal dia naik train yang betul dan dia ada tiket yang betul. Bila dia ada tiket yang betul, bila mana dia turun ke destinasi, dia tunjuk dekat guard kat situ kata, okey, lepas. Ataupun kalau sistem elektronik, dia tampai kat situ, ni buka, pop, dia boleh keluar, tak ada masalah. Tapi ada sebahagian orang
tiket tu dah betul. Tiket la ilaha illallah tu ada. Mana kata dia ni orang Islam, dia ni orang beriman, tapi dia naik train yang salah. Dalam arti kata yang lain, haluan yang dia duk rasa berjaya, haluan yang dia duk rasa macam betul, macam kena tu, sebenarnya di sisi Allah Ta'ala tak kena. Jadi nak pergi perlih, tiket beli betul dah Padang Sak, tapi naik train nak ke KL Central. Maka orang sebegini, kalau kita tahu dia macam tu, kita kena tegur dia. Tegur pasal apa? Pasal tiket dia tu betul dah, tapi train yang dia naik tu salah. Maka kita kena tegur dia. Kita kena kata, haluan kamu ni salah. Haluan kamu ni tak membawa pada kalimah yang kamu pegang. Haluan yang kamu ambil ni tak membawa kamu ke jalan syurga. Haluan yang kamu ambil ni membawa kamu ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dia ambil hidayah, dia ambil teguran tersebut, apa dia akan buat? Istilahnya dia akan berhenti di mana-mana stesen, dia akan lompat train yang sebelah. Pasal train yang sebelah ni arah yang berlawanan. Jadi dia berhenti dekat train tu, kemudian dia lompat pergi sebelah, dia akan naik pada train yang betul dan dia menghala ke jalan yang betul. Contohnya apa? Kita tegur dia. Kita tegur ni, alhamdulillah bagus dah pakai tudung, tapi kalau boleh pakai tudung tu biarlah labuh lagi nah. Stoking tu pakailah elok-elok. Kalau tak pakai stoking, dalam syariat kita, mazhab imam yang 4 mengatakan kaki perempuan ni aurat. Yang tak aurat ni kira muka dengan tapak tangan saja. Maka kita nasihat dia supaya dia ikut haluan yang betul. Pasal dia duk rasa pakaian dia betul dah. Dia duk rasa apa yang dia pakai ni menepati syariat dah. Jadi pakaian kita ni, sama ada kita duk kat mana sekalipun, nak tahu patuh syariat tak patuh syariat, kita try semayang dengan pakaian tu. Kalau rasa yakin dengan sahnya semayang asbab daripada pakaian tu, pakaian tu patuh syariah. Pasal kita dalam syarat sah semayang, selain daripada menghadap kiblat, bersih diri dan tempat semayang, masuk waktu dan sebagainya, salah satu yang paling penting juga adalah menutup aurat. Jadi kalau kita rasa pakaian kita tu menepati syariat, kalau kita pergi mall Aeon ke, kita pergi Lotus ke, nak tanya orang rumah kita ke, adik perempuan kita ke, kakak kita ke, tanya, agak-agak dengan pakaian yang duk pakai ni boleh tak pergi semayang? Kalau dia kata, boleh, maknanya pakaian dia tu menepati syariat. Tapi kalau lagi dia kata, tak boleh lah, lagi nak kena buh telekung dulu lah apa. Pasal apa? Pasal tudungnya tak labuh, pasal lengannya singkat, ataupun lengannya besar, tapi terbesar betul. Macam dalam filem Cina tu kan, hak yang boleh masuk kucing dalam tu. Ada baju perempuan Stella hak besar, tapi tak pakai handsock. Handsock ni pun dia ada hukum dia. Bukan boleh main pakai saja. Handsock ni adalah pakaian untuk menutup di bahagian dalam. Dia panggil sebagai inner. Pakaian yang nak menutup di bahagian dalam. Jadi kalau dia memang sedia pakai hak yang panjang dah, kemudian masa dia nak ambil barang, terselak nampak handsock dia, tak berdosa. Tapi kalau yang macam duk kerja KFC, kerja McDonald, pakai lengan pendek, tutup dengan handsock, hukumnya berdosa dan masih belum menepati syariat dalam menutup aurat. Sebab aurat ni dia perlu ditutup, bukan perlu dibaluti. Kalau dibaluti, hak tu yang pakai seluar ketat tu. Pergi naik basikal pun sama juga, geng-geng basikal ni. Saya pun naik basikal juga, tapi tak ada lah satu hal lagi sebab badan saya. Tuan-tuan bayang kalau badan saya pakai hak baju ketat dia baru. Tuan-tuan tu sebab saya baru ni ada tengok lawak raya benarnya. Dia buh kat situ 30 Ramadan dengan 5 Syawal. Dia pakai baju ni, baju Spiderman. Baju Spiderman tu 30 hari puasa dia letak Spiderman hak kurus elok handsome tu. Pakaian ketat tu, pakaian getah kita panggil. 5 Syawal dia tunjuk satu orang yang cukup gemuk pada saya lagi, pakai pakaian ketat yang sama. Nampak macam balut nangka, buruk huduh. Nak melambangkan bahawa kalau menutup aurat, dia tidak sehuduh tu. Tapi kalau dia membalut aurat, sama ada kurus ke, tak kurus ke, dua-dua nampak huduh. Nampak
Ialah macam itu yang Nabi kata, berpakaian tapi bertelanjang. Jadi kita kena tegur dia. Pasal dia dok rasa dia berada pada jalan betul. Dia ingat dia pakai hang sok ni betul. Rupa-rupanya bukan sekadar pakai hang sok. Hang sok ni sekadar nak menutup saja yang di bahagian dalam. Agar-agar kalau terselak masih ada perlindungan kedua. Ni dok kadang-kadang kita dok tengok pakai hang sok tapi silap faham. Pada dia pakai hang sok tu kira menutup pada aurat dan mendapati syariat. Tak tepat sebenarnya. Jadi kena tegur. Walaupun ada sebahagian orang dia akan melawan teguran kita. Ada. Nak pula kalau yang tegur tu dia kenal siapa dia. Lagi. Ni tak payahlah buat begini. Ni tak elok ni apa semua. Dia kata apa kita? Hai ingat hang dulu baik sangat. Aku kenal lah hang dulu siapa. Tak usah duk belakang baik lah. Tu. Besok. Memang kita pun kata apa? Tak nafilah. Dulu aku pun jahat juga. Aku dulu pun nakal juga. Aku dulu pun duk buat benda-benda tak elok juga kata. Tapi alhamdulillah sekarang aku menggapai hidayah Allah. Aku tinggalkan segala maksiat yang aku lakukan dan aku istilah kita kata tukar train lah pada jalan yang betul. Hang ni aku nak perbetul kata sebab aku tahu jalan hang ni salah. Maka orang yang sebegini sebenarnya bukan dia nak hina kita sangat. Sebenarnya dia tak nak dibetulkan. Bukan kata sebab dia nak hina kita ni dulu jahat ke apa. Pasal tuan-tuan, kalau kita baca balik dalam kitab Hayatus Sahabah, nak tanyalah, sahabat Nabi ni banyak yang dulu jahat ke banyak yang memang lahir-lahir baik? Pilah cari mana-mana hak nama sahabat, baca dia orang punya demografi. Abu Zar Al-Ghifari, bapa segala perampok. Sahabat lagi, Umar Al-Khattab yang duduk sebelah kubur Nabi, dulu bapa segala penyangak. Dan orang pertama yang menawarkan diri nak bunuh Nabi. Apa nama dia? Sayyidina Nu'aiman. Satu orang yang minum arak, dialah yang paling power sekali bak minum arak. Nah, kalau kita tengok Cina Kung Fu duk melayang-melayang tu kan, hak tu kira koman lagi lah. Nu'aiman ni power lagi bak minum arak. Tapi ahli Badar, ahli syurga. Sampai Nabi kata Nu'aiman ni besok akan masuk syurga dalam keadaan tersenyum-senyum. Kalau kita imbau balik sahabat-sahabat Nabi SAW di zaman jahatnya, di zaman nakalnya, di zaman jahilnya lebih teruk pada kita lagi. Kita takat merokok je 2-3 batang sehari. Tak minum arak lagi. Berapa jahat sangat kita. Tiba-tiba bila mana kita dah bertaubat, kita kembali pada Allah, kita nak betulkan sahabat kita ke, kita nak betul ahli keluarga kita, dia kata kat kita apa dia? Alah hang pun dulu bukan baik sangat, duduk belakang bagus lah. Jadi orang sebegini dia tak tunggu manusia tegur dia. Dia hanya menunggu Israel alaihissalam main tegur dia, main menyapa dia. Tapi itulah lambat dah lah. Bila Israel yang main tegur, main menyapa, kira lambat dah lah. Tarik nyawa habis kat situ juga. Kita boleh cakap apa dia? Padan muka hang cukup lah. Sebab dah manusia tegur tak jalan, malaikat lah kena tegur dia. Pasal malaikat mana ada dosa, malaikat tak buat salah. Jadi tunggu malaikat je lah tegur dia. Itu perumpamaan bagi orang yang masing-masing berada di bawah kalimah la ilaha illallah. Ada juga orang yang kita kena tegur sama. Bila mana kita orang yang duduk di train yang betul dengan tiket yang betul, kita nampak satu orang yang ada train yang betul menghala ke Padang Besar juga. Kita tiket Padang Besar, train pun train Padang Besar. Dia pun naik train Padang Besar tapi tiket tak ada. Tiket tak ada. Ataupun tiket yang salah. Tiket tu dia beli menghala ke KL Sentral. Tapi jalan yang dia menuju tu betul dah. Hak ni lah baginya orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Orang munafik dengan orang kafir ni, dia tak ada tiket ataupun tiket yang dia beli tu salah. Tapi jalan tu nampak betul. Contoh, dia orang kafir. Kalau tuan-tuan tengok dalam Facebook yang paling famous sekali, Uncle Kentang kita panggil. Dia dulu dah daripada Ustaz Abid Liu. Ustaz Abid Liu ni agak ketermudian sikit. Uncle Kentang ni tuan-tuan, apa yang dia tak tolong? Terutamanya kalau orang Melayu Islam kita, dia tak ada sekelumit pun rasa macam hang Melayu Islam tak payah ha? Dia siap boleh, istilahnya macam mana, menjual barangan rumah, menjual makanan, bahkan peti ais kepada orang miskin dengan harga 10 sen. Bayang, dia jualkan peti ais dengan harga 10 sen.
Uncle Kentang ni Masya Allah cukup baik orang dia. Sahabat saya pun pernah berjumpa dengan dia, pernah bekerja sama dengan dia. Saya tak pernah jumpa dia lagi lah. Tanyalah Uncle Kentang ni macam mana. Uncle Kentang ni tuan-tuan, setakat nak baca Fatihah dia hafal dah. Tu. Cumanya silap dia masih lagi berada di agama dia yang asal. Dia masih lagi berada di dalam agama yang bukan kalimah la ilaha illallah. Dia baik-baik dah, bagus-bagus dah. Cuma hidayah Allah Ta'ala tu tak sampai lagi kat dia. Maka orang sebegini kita kena habang kat dia. Awak ni bagus dah, awak ni baik dah, awak ni sekian. Cumanya kalau kata awak berada di tempat yang betul, maka kebaikan awak ini ada ganjaran di sisi Tuhan. Tapi kena terang kat dia lah macam mana bagi dia faham bahawa kebaikan yang dia selama ini buat hanya ada nilai di sisi Allah sekiranya dia duduk di bawah kalimah la ilaha illallah. Kalau tak besok dia dok rasa kata dia buat baik, tengok-tengok mati-mati, lah awak aku mati masuk neraka. Dulu aku ni orang yang baik. Bahkan ada yang tak puas hati besok dekat padang mahsyar, dia akan salahkan, dia kata, "No, orang Islam yang mana banyak buat maksiat, tak pernah sembahyang, tak pernah puasa, rogol orang, berjudi, mencuri, tak pernah tolong orang. Hak tu masuk syurga. Tiba-tiba aku yang tolong orang, aku yang bantu orang, masuk neraka." Besok ada pergaduhan ni. Apa kata Allah Ta'ala? Walaupun jahat dia pada sisi manusia, tapi dia berada di bawah kalimah la ilaha illallah. Itulah nilai la ilaha illallah. Baik lagu mana sekalipun macam orang naik train. Bagus macam mana punya train hak dia naik, dia jadi orang yang paling soleh dalam train. Tak kacau orang duduk diam, tidak lena. Sampai-sampai tempat tu agak-agak boleh keluar. Taubat lahum tak boleh keluar. Terkunci dalam tu sampailah bayar denda. Tak apalah kat dunia ni bayar denda lepas tu lepas. Dekat pada mahsyar mana nak bayar denda? Bayar denda neraka. Itulah benda yang kita perlu tegur. Kalau tu train tu dia punya analogi saja nak bagi mudah faham. Cuma yang paling pentingnya adalah kita nak membetulkan jalan kita dan kita nak bantu jalan orang lain supaya sama-sama kita berada di bawah payung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masuk dah ke? Kita masuk lagi. Masuk dah. Kalau masuk dah kita berhenti setakat itu sahaja. Nanti kita akan sambung pada bulan hadapan dengan hikayat, dan pada bulan hadapan saya akan menerangkan berkenaan dengan 7 syarat yang membolehkan, yang menyebabkan sahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bukan semua orang yang sebut kalimah la ilaha illallah tetapi yang disebut itu diterima dan sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Sekadar itu sahaja pada pagi ini. InsyaAllah apa yang baik sama-sama dapat kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara mara kita yang tak dapat hadir bersama dengan kita pada pagi ini. Dan jika ada salah dan silap, saya minta ampun dan minta maaf, kerana yang baik itu hanyalah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu juga hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi asbab daripada kelemahan, kedhaifan dan kekhilafan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.